Okay class, so Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and a very good morning to all. Okay, so untuk lesson kita hari ini, kita akan start belajar tentang inferential statistics dan juga correlation. Okay, so before this, kita dah belajar tentang descriptive statistics kan? Tentang measure of central tendency dan juga measures of dispersion. Okay, tentang mean, median, mode. Lepas tu tentang range, variance dan juga standard deviation. So, untuk inferential statistic ni pula, kenapa kita perlu belajar dia? Okay, so first of all, bila kita buat descriptive statistic tu, kita hanya akan dapat mean dan juga standard deviation sahaja. Okay, so dua benda ni bila kita guna untuk justify kita punya data apa semua tu, dia macam tak berapa nak kukuh sangat. So that's why kita kena guna inferential statistic juga. Okay, so hari tu masa first class masa tu saya dah explain dekat kamu sedikit tentang inferential statistic kan. So what is inferential statistic? Okay, so inferential statistic we makes inferences, assumptions, hypothesis dan juga predictions. Okay, lepas tu kita allows for comparisons across variables. Okay, so that's why kita perlukan juga inferential statistic untuk kita punya data analysis. Okay, lepas tu kita guna juga inferential statistic ni to generalize the data collected. Okay, lepas tu example dia macam yang saya bagi tahu hari tu, correlation, t-test, ANOVA dan juga chi-square dan juga regression. So hari ni kita akan belajar apa itu inferential statistics. Saya akan terangkan sedikit tentang inferential statistics. Lepas tu kita akan begin dengan correlation. Next week kita akan start dengan t-test and the rest punya the rest punya analysis untuk the rest punya statistical techniques untuk inferential statistics ni. Okay? Okay class. So, bila dalam inferential statistic ni, apa yang kita perlu tahu ialah hypothesis testing. Okay? So, bila kita nak claim yang dalam population tu dia punya mean lebih bagus daripada population yang lain, so kita kena gunakan hypothesis testing ni. Okay, so sebagai contoh lah kan. Contoh macam kamu nak claim yang academic performance dalam kalangan student Faculty of Education ni lebih better daripada academic performance student fakulti lain. So bila kita nak claim benda tu, nak bagi benda tu strong, claim tu strong, so kita kena gunakan hypothesis testing ni. Okay, hypothesis testing ni adalah sebarang dakwaan, sebarang statement, sebarang andaian, sebarang assumption ke atas satu population tu. Okay, so it is a practice of testing a hypothesis by comparing it with the null hypothesis. Okay, so dalam hypothesis testing ni ada dua benda, ada dua hypothesis. Okay, bila dalam report kamu nanti, kamu kena includekan hypothesis ni dekat dalam chapter 2 dalam bahagian literature. Okay, so kamu kena terangkanlah apa kamu punya null hypothesis dan juga apa kamu punya alternative hypothesis. So bagi setiap eksperimen, bagi setiap kajian tu, dia akan ada hypothesis null satu lagi alternative. Okay, so apa itu null hypothesis ni? Ini simbol dia HO macam ni Kalau alternative hypothesis H1, 1 bawah macam ni. Okay, ni kosong bawah macam ni. Okay, so apa maksud null hypothesis? In population, there is no change, there is no difference ataupun there is no relationship at all between this variable and that variable. Okay, tak ada effect, tak ada change, tak ada difference, tak ada relationship at all. Itu adalah null hypothesis. Kalau alternative hypothesis ni, there is a change,
ada difference and juga ada relationship ataupun effect. Itu perbezaan antara dua hipotesis ni. Okay. So contohlah kan dalam eksperimen tu, dia predicts that DIV, independent variable, has no effect on DV for the population. Yang ni pula does have an effect on DV for the population. Okay. Bila kita buat research tu, akan ada independent variable dan juga dependent variable kan. Okay, so IV ni adalah variable yang boleh mengubah DV. Yang membuatkan DV tu berubah lah. Tapi DV ni, dependent variable ni, takkan sekali-kali dapat mengubah IV. Okay kelas, so contoh macam dekat dalam questionnaire kamu tu lah kan. Okay, macam DV-nya adalah IV-nya adalah gender, kamu punya education level tu, benda tu takkan berubah. Okay, tapi DV ni contoh macam dia punya setiap variable tu lah, faktor-faktor, underlying factor yang menyebabkan green purchase behavior tu, macam tu. Okay, so IV ni dia tak berubah langsung dan IV ni lah yang mengubah DV ni. Okay, so itu adalah perbezaan antara null hypothesis dan juga alternative hypothesis. Okay, ni no change. No, semuanya no. Itu adalah null. Yang ada change, ada significant relationship, ada differences, ada effect, itu adalah alternative. Okay, so next. Okay, so dalam kamu punya hypothesis testing ni, ini adalah step-step dia, okay. So, what you have to do first, okay, you have to define the population. Tengok dulu population kajian kamu tu siapa, okay. And then, state the investigate null and alternative hypothesis dekat dalam chapter 2. Dekat bahagian literature review tu lah, bawah-bawah. Lepas-lepas kamu dah cakap tentang variable yang kamu nak kaji apa semua tu. So at the end of the chapter 2, kamu kena mention apakah null hypothesis dan juga alternative hypothesis bagi research yang kamu buat tu. Okay, and then collect data. Tapi untuk report ni tak payahlah. Okay, so untuk kamu punya FYP nanti, kamu kena collect data lah. Kamu kena follow step by step ni untuk buat hypothesis testing. Okay, lepas tu, the fourth step, kamu kena perform calculation required lah. Kejap lagi saya akan tunjukkan satu-satu lah. Okay, and then the last one, conclusion. Conclusion ni kamu kena masukkan dekat dalam chapter 5. Okay, bahagian conclusion tu. Okay, so next. Okay, class. So, dalam inferential statistics ni, kamu akan jumpa 3 benda ni tau. Okay, the first one is p-value, lepas tu alpha value, and the last one is in confidence interval ataupun CI. Okay, so p-value ni apa? P-value is an important value to determine the significance of the results. Okay, it indicates how extreme the data are. Okay, so maksudnya p-value ni adalah value yang menentukan sama ada results yang kita buat tu signifikan ataupun tidak. Okay, so signifikan ni apa? Signifikan ni maksudnya contohlah saya bagi 2 situation dekat sini. Okay, contoh macam kamu selalu dapat duit poket daripada parents kamu RM100 sebulan. Okay, so first situation, tiba-tiba ayah kamu cakap, tak apalah, by next month, ayah akan up lagi kamu punya duit poket tu RM110 sebulan. Tu situasi yang pertama tau. Okay, so situasi yang kedua, ayah kamu cakap, tak apalah, next month ayah akan up lagi duit poket kamu 200. Maksudnya daripada 100 tu ke 300 lah kan. Akan up lagi 200 lah maksudnya. Okay, yang tadi tu up RM10. Macam tu. So, perbezaan dekat sini adalah, signifikan dekat sini adalah perbezaan yang ketara.
Okay, daripada amount yang first tu ke amount yang second tu. Itu bermaksud signifikan. Perbezaan yang ketara. Dua-dua ada perbezaan, tapi yang perbezaan untuk situasi yang pertama tu kecil sangat. Dan perbezaan untuk second situation tadi tu, daripada 100 ke 300 tu kan. Perbezaan dia RM200. Maksudnya perbezaan dia sangat ketara dan sangat besar. Itu bermaksud signifikan. Okay. So, p-value ni, bila kamu run correlation dalam SPSS, run apa lagi, t-test, regression apa semua tu, kamu akan dapat satu value dan value itu kita panggil sebagai p-value. Dan p-value ni lah yang menentukan sama ada result tu signifikan ataupun tidak signifikan. Macam tu. Okay, so dekat dalam kajian ni juga, dalam inferential statistic ni juga akan ada alpha value. Okay, so alpha value adalah significant level. Okay, dia adalah pre-chosen probability di mana kita pilih siap-siap in advance. Kita pilih sebelum kita buat kajian tu. Okay, so alpha value adalah value yang kita setkan the standard for how extreme the data must be before we can reject the null hypothesis. Okay, kita gunakan alpha ni juga to separate high probability sample from the low probability sample. Sorry Okay, so alpha level ni kita selalu gunakan 5%, 1% ataupun 0.1%. Lagi kecil alpha level, lagi sikit error dalam kajian tu. Okay, so untuk kita, untuk course education, course social science ni, kita selalu gunakan 5%. Okay, selalu gunakan 5%. Sebab kita punya kajian melibatkan manusia. Dan manusia ni maksudnya tak selalunya betul lah. Mungkin ada yang jawab questionnaire tu dia main tembak je. Maksudnya macam tu. So that's why kita selalu gunakan untuk social science ni 5%. Tapi kalau macam course medicine, medik apa semua tu kan, lepas tu engineering yang buat kapal terbang apa semua tu, diorang kalau boleh, diorang kena gunakan alpha level yang sangat kecil. 0.0000001. Sebab macam medik kan, apa semua tu, diorang buat ubat, buat vaksin. So, ada ke manusia yang nak makan ubat tu, kalau kita tahu yang ubat tu dikaji dan dia punya alpha level 5%. Maksudnya error dia maybe 5%. Ada ke yang nak makan kan? So maksudnya kat sini, kalau boleh untuk medik ni, untuk engineering ke apa ke, yang hard science ni, kalau boleh dia orang punya alpha level tu sikit sangat. Dan kalau boleh tak ada error langsung. Okay, sebab benda tu melibatkan yelah kita lah yang nak makan. Ada ke orang yang nak makan ubat tu, bila dia tahu ubat tu banyak error. Contoh macam tu. Ada ke orang yang nak naik kapal terbang yang dicipta oleh engineer ni, ataupun nak duduk dalam bangunan yang ada error 5% ni. Ada ke? Macam tu. So that's why itu perbezaan alpha level bagi hard science dengan social science. Okay. Okay, so dalam inferential statistic ni juga kita ada confidence interval. Okay, so confidence interval maksudnya adalah the range of values we are fairly sure out the true values lies in. Okay, so higher confidence interval ni requires a larger sample size. Okay, bila mana kita nak guna alpha 5%, so kita punya CI adalah selebihnya lah, selebih daripada 100 tu, 95%. Kalau alpha kita 1%, kita punya CI 99%. Kalau alpha 0.1, kita punya CI 99.9. Okay, so bila CI ni lagi tinggi, kita kena gunakan sample size yang lagi besar. Contohlah kan, kamu nak buat kajian tentang population rakyat di Selangor. Contoh, population total tu dalam 100,000. So, bila kamu nak kamu punya kajian ni errornya sikit, kamu kena gunakan alpha yang kecil. Bila alpha kecil, dia punya CI-nya besar.
out of 100 kan. Maksudnya selebihnya daripada alpha tu, daripada 100 tolak dengan alpha tu, selebihnya itu adalah confidence interval. Okay, so bila confidence interval ni besar, kamu kena gunakan sample size yang besar. So, daripada 100,000 population yang kamu nak kaji ni, kamu kena dapatkan sample size hampir kepada 100,000 orang tu. Macam tu. Okay. So, lagi dekat dengan population tu, lagi baguslah kajian tu. Lagilah boleh pakai. Macam tu. Okay. So, itu adalah inferential statistik. 3 benda yang penting yang perlu ada dalam yang kamu akan jumpa dalam inferential statistik ni. Okay. So, saya harap kamu boleh faham 3 benda ni Kamu akan lebih faham bila saya tunjukkan menggunakan SPSS nanti. Dan macam mana nak interpret the data nanti. Okay. So, next. Okay. So, bila kita dah buat kajian apa semua ni, kita akan untuk interpret kita punya result tu, kita akan compare the p-value dan juga alpha tu. So, sebab apa kita kena compare dua benda ni? Sebab kita nak determine whether the observed data are statistically significantly different from the null. Okay, nak tengok sama ada observed data tu significant daripada null ke tidak, ada change ke tidak, macam tu. Okay, so bila kita dah run correlation, contohlah kan. So, kita dapat kita punya p-value tu dalam SPSS, dalam output SPSS tu. So, let's say, kamu punya p-value yang kamu dapat less than alpha. Okay, contohlah kan kita kan social science kan. So, contohlah kamu pilih alpha kamu 5% ataupun 0.05. Okay. So, kalau kurang daripada 0.05 ni, maksudnya 0.04, 0.03 dan ke bawah apa semua tu, maksudnya kamu kena reject null hypothesis. Okay. Maksudnya data kamu tu, result kamu tu ada change, ada difference, ada statistically significant tu. Okay. Ada relationship. Macam tu. So, kita kena cakap lah dekat situ. Bila p-value kurang daripada alpha, okay. So, kita kena cakap lah yang kita punya result ni statistically significant. Okay. Kita boleh reject null hypothesis yang mengatakan tak ada change langsung tentang kajian kita ni. Okay. Macam tu. Kalau kita punya p-value tu besar daripada alpha, contoh kamu pilih tadi lah alpha 5% kan, ataupun alpha 0.05 ni. So, kamu fail to reject the null hypothesis. Dekat situ. Itu dia punya decision tau. So, maksudnya kamu punya kajian dekat sini memang tak ada change lah. Tak ada change, tak ada apa lagi, effect pun. Tak ada relationship pun antara variable ni dengan variable ni apa semua tu. Itu kalau kamu punya p-value dah run apa semua, kamu punya p-value tu besar daripada alpha. Okay. So, kamu cakap lah yang result tu non-significant. Is statistically non-significant. Okay. Memang kajian ni akan ada dua benda ni lah. Sama ada tak semestinya semua kajian ni semuanya ada effect tau. Semuanya ada change, semuanya ada difference, semuanya ada relationship. Sebab tu kita kaji. Okay. Tak semestinya semua benda yang kita kaji tu ada effect. Okay. Ada juga benda yang kita kaji tu tak ada effect langsung dekat benda ni sekian-sekian tu lah. Macam tu. Okay. So, itu yang kamu kena tahu dalam inferential statistik ni. Okay, so next. Okay, so dalam inferential statistik ni juga akan ada measurement error ataupun lebih dikenali sebagai observational error. Okay, meaning the difference between a measured quantity and its true value. Okay, so dalam measurement error ni kamu akan jumpa dua benda ni lah. Iaitu random error dan juga systematic error. Okay, so random error ni
maksudnya naturally occurring errors that are to be expected with any experiment. Okay, contoh lah kan, yang tu yang kat bawah tu, wear heavy clothes when using scale. So, contoh kamu timbang berat. Timbang berat, lepas tu kamu pakai baju yang tebal. So itu maksudnya random error. Maksudnya berat kamu dekat situ tu, nak cakap tepat pun tak lah, sebab mungkin disebabkan oleh berat baju tu juga. Macam tu. Itu maksudnya random error. Okay. So, next adalah systematic error. Systematic error ni caused by a miscalibrate instrument that affects all measurements. Okay, contohlah instrumen tu lah yang silap. Itu silap instrumen tau. Maksudnya scale yang kita guna tu, dia punya mata dia tu lari sikit daripada kosong. Contoh macam tu. So, bila kita timbang, kita punya berat tu larilah. So, itu adalah systematic error. Okay, so saya harap kamu boleh faham measurement error ni. So, another one adalah sampling error. Okay, so what is sampling error? Sampling error ni bermaksud the difference between sample estimate and the corresponding population parameter. Okay, so dalam sampling error ni, bila kita dapat okay, macam total. Okay, so dalam sampling error ni, bila kita dapat, contohlah kan, sample mean dengan population mean kita dapat value yang sama, tapi still dua benda tu adalah dua benda yang berbeza. Walaupun jumlah dia sama, walaupun formula dia sigma x over n je kan, tapi dua benda tu adalah dua benda yang berbeza tau. Sample mean tak boleh digunakan untuk population mean, dan juga population mean tak boleh digunakan untuk sample mean. Okay, so next adalah the average age of the sample is different with the average age of the population. Okay, contoh macam sampel kita nak kaji tu kan, contoh dalam 50 orang out of 300. Contoh So, bila kita kira average age daripada sampel tu, kita dapat diorang punya purata umur diorang dalam 19 tahun. Okay. Lepas tu, bila kita tengok balik population untuk semua yang kita nak kaji tu kan, kita dapati dia punya average adalah 22 years old. So, benda ni berbeza. Macam saya cakap tadi, walaupun kalau kita kira sample mean, population mean, kita akan dapat yang sama, still yang ni tak boleh represent yang ni. Yang ni tak boleh represent yang ni. Okay. Dan sampling errors can be eliminated when the sample size is increased, and also by ensuring that the sample adequately represents the entire population. Okay, bila mana sample size tu lagi hampir kepada population, lagi kuranglah sampling errornya. Maybe bila out of 300 tadi tu, bila kita pilih dalam 250 something ke, bila nak dekat dengan population tu, dia punya sampling error tu lagi sikit lah, boleh di-eliminatekan. Okay, so sebab dalam data apa semua ni, sampel ni tak boleh jadi representative kepada population. Sebab sampel-sampel lah, population lah. Dia adalah dua benda yang berbeza tau. Okay, so bila kamu nak hipotesis kamu ni lebih tepat, okay, hypothesis testing ni nak lebih accurate, okay, so kamu kena select sampel kamu randomly secara rawak. Okay, macam contoh kamu nak buat kajian student Faculty of Education lah kan. Okay, so kamu pun bagilah karakter apa ni, bukan, so kamu bagilah ciri-ciri yang kamu nak daripada sampel kamu tu. Student UG, kos sekian-sekian. So kamu pilih random, tak kisah dia tu first year ke, second year ke, third year ke, fourth year ke, tak kisah.
age berapa pun tak kisah. So, lebih random sampel tu, lebih tepatlah kamu punya hypothesis testing. Okay. So, setakat itu sahaja untuk tajuk inferential statistic ni. Okay, so sekejap lagi saya akan continue dengan correlation.